Alhamdulillahil qail fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Jumaat yang mulia ini, lebih-lebih lagi di bulan Zulhijjah, saya berpesan buat diri saya dan juga tuan-tuan yang hadir sekalian, marilah kita sama-sama berusaha gigih, bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan beriltizam di atas jalannya, yakni agamanya, di atas kalimah la ilaha illallah, dan mengelakkan diri daripada saudara. Khutbah pada hari ini bertajuk membudayakan nasihat menasihati. Islam merupakan agama yang menggalakkan umatnya saling nasihat menasihati dan memberikan ingatan dan teguran antara satu sama lain. Amalan yang mulia ini amat dituntut di dalam agama kita, yakni agama Islam, kerana ia saling mengingatkan agar tidak tersalah memberi panduan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Saudara, memberi nasihat bukanlah semestinya mengajar, tetapi ia merupakan ingatan kepada seseorang yang mungkin terlupa. Ia juga bukanlah semestinya membawa maklumat yang baru, tetapi ia adalah sekadar ingatan pada perkara yang mungkin sudah tahu atau biasa didengarnya, tetapi mungkin terlupa ataupun terlalai. Betapa ramai yang tersalah, bukan sebab tidak tahu, tetapi disebabkan mereka tidak sedar apabila sudah terbiasa dan mengambil mudah tentang sesuatu perkara. Saudara, memberi nasihat dan ingatan merupakan suatu keperluan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Setiap hari kita pasti akan berjumpa dengan pelbagai nasihat dan ingatan, seperti di sepanjang jalan raya contohnya. Kita berjumpa dengan papan tanda bertulisan awas, zon had laju, statistik kemalangan dan juga dalam pembinaan untuk mengingatkan pemandu agar lebih berhati-hati dan lebih bercermat. Apa yang menariknya, orang ramai tidak menentang, malahan boleh menerima peringatan dari papan tanda tersebut kerana kita semua sudah tahu nasihat dan peringatan itu memberikan kebaikan kepada manusia, yakni kita sebagai pengguna jalan raya. Ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Antara lain mafhumnya, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya
peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saudara, manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesempurnaan. Namun di sebalik itu, kesempurnaan manusia sering terlalai, terlupa dan tersasar dari matlamat hidup yang sebenar. Ada yang masih lalai untuk menyempurnakan kewajipan solat umpamanya, mengabaikan tanggungjawab membayar zakat, terlibat dengan riba dan rasuah, terjebak dengan hiburan yang melampau, minum arak, mengadu domba, memfitnah, tidak menghormati orang-orang tua, guru-guru dan lain-lain lagi. Semua perkara di atas ini adalah dilarang di dalam Islam, dan nasihat menasihati sesama saudara Muslim adalah menjadi tanggungjawab kepada kita semua. Tidak ada ruginya menerima nasihat, bahkan ia dapat membaiki dan meningkatkan lagi kesempurnaan kepribadian kita. Kini terdapat kecenderungan sebagian masyarakat yang sukar untuk ditegur malah payah untuk menerima teguran. Sesuatu teguran itu dianggap memalukan mereka, seolah-olah memperbodohkan mereka. Orang yang ditegur itu akan melenting, bahkan menolak nasihat yang disampaikan itu. Akhirnya, budaya memberi nasihat dan tegur-menegur ini semakin hilang, semakin pupus. Masing-masing mengambil sikap mendiamkan diri atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Lebih malang lagi, dalam institusi keluarga, dalam rumah tangga, seorang suami tidak dapat memberi nasihat kepada isterinya dan ahli keluarganya. Saudara, gejala ini merupakan budaya yang tidak sehat dan patut dibendung. Ini mungkin kerana prinsip sendiri-sendiri ataupun kubu masing-masing, ataupun seperti kata pepatah, jangan jaga tepi kain orang. Mereka berasa boleh hidup sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ia juga berpunca dari sikap ego tentang kelebihan diri dan mendapat pendidikan yang tinggi dan mempunyai taraf hidup yang baik, atau merasa hina dengan teguran yang diberikan. Sikap ini yang menyebabkan mereka sukar untuk ditegur dan diberi nasihat. Saudara yang dirahmati Allah, sesungguhnya budaya nasihat menasihati ini, tegur menegur, perlu menjadi budaya yang diterima dalam masyarakat kita. Kita perlu bersyukur sekiranya ada orang yang memberi nasihat kepada kita dan juga menegur kesalahan kita. Walau bagaimanapun, teguran dan nasihat yang diberikan itu perlulah dilakukan secara berhikmah dan penuh tulus ikhlas, dengan bahasa yang sesuai, yakni tidak mengaibkan orang yang ditegur di hadapan umum. Menegurlah, tetapi jangan sampai menghina. Menegurlah, mendidiklah, jangan sampai memaki. Menegurlah, bukan sampai menghukum. Bagi yang ditegur pula, seharusnya bersyukur, berlapang dada, menghargai, berbaik sangka, bukan marah, bukan melenting, memberi alasan, tidak mengaku dan sebagainya. Jadi, kita mungkin boleh menerima nasihat secara tidak langsung melalui pengajian dan kuliah yang disampaikan oleh para guru-guru yang turut dijadikan panduan dalam kehidupan untuk menjadi hamba Allah yang lembut hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama hayati dan ambil iktibar, ibrah, perkara-perkara berikut untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita yang sifatnya sementara ini. Yang pertama, umat Islam wajib mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahawa apa jua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan akan menerima balasan daripada Rabbul Jalil. Umat Islam perlu membudayakan amalan nasihat menasihati dalam kehidupan untuk memberi ingatan dan mengelak dari melakukan sebarang kesalahan.
Dan seterusnya, umat Islam hendaklah memberi dan menerima nasihat yang benar sebagaimana yang dipandukan oleh Al-Quran dan juga hadis Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Mafhum ayat, kamu yakni wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia seluruhnya. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah imannya itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi sayangnya antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka pula adalah orang-orang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengawasi diri dan ahli keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi Sejahtera Malaysia untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan saudara kita tergolong dalam gulungan ataupun kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat kita seluruhnya. Dalam kita berhadapan dengan wabak ini saudara, janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri ketika kita mestilah berjiwa besar saudara, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap.
Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia merupakan perintah Allah dan firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين إناتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لوالي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وعافية في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Tuhan yang Maha Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa meninggikan kalimah La ilaha illallah. Hindarilah kami daripada kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna ya Allah, idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.